Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Ramadan dan selamat berpuasa terutamanya bagi rakan-rakan yang Muslim. Hari ini merupakan siri kedua bagi sesi pembentangan grup Jom Get Certified, iaitu bagi kumpulan yang kedua. Jadi bagi memberkati majlis kita, bengkel kita pada pagi ini, marilah kita memulakannya dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan bersama dengan rakan-rakan kita bakal GCT, iaitu Cikgu Teresa, Cikgu Parames, Cikgu Syazalmi, Cikgu Marini Jalaluddin dan Cikgu Marini Serojai. Okey, yang mana mereka akan membentang dan berkongsi berkaitan dengan beberapa tajuk, iaitu Google Classroom, Google Current, Google Doc dan Google Slide. Okey, harap presenter kita semua dapat bersedia. Okey, untuk rakan-rakan lain juga harap dapat bersedia untuk bersama-sama dengan kami pada sesi pagi ini. Okey, sebelum kita memulakan sesi bengkel pada pagi ini, suka untuk saya mengingatkan kepada semua rakan-rakan untuk mutekan mikrofon untuk bagi melancarkan sesi pembentangan pada pagi ini. Jika rakan-rakan semua ada sebarang soalan ataupun cadangan, boleh kemukakan dengan menaip di ruangan chat pada bahagian Meet. Okey. Jadi juga suka saya ingatkan kepada rakan-rakan di ruangan chat, nanti akan diedarkan link untuk feedback. Okey, jadi saya mohon untuk rakan-rakan nanti sambil-sambil menonton, sambil-sambil mendengar sesi pembentangan, bolehlah mengisi feedback tersebut bagi menyokong rakan-rakan presenter kita untuk permohonan GCT yang akan datang. Okey, jadi tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya saya mempersilakan presenter kita yang pertama, Cikgu Teresa, bagi tajuk beliau iaitu Google Classroom. Cikgu Teresa dah bersedia? Sudah Cikgu Asma. Okey, dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Okey, terima kasih Puan Asia selaku mentor pada kumpulan saya, iaitu kumpulan 2. Jadi pembentangan saya pada hari ini adalah merupakan tajuk Google Classroom. Jadi dengan itu saya akan mulakan dulu pembentangan saya. Okey, izinkan saya share screen. Jadi kita akan menorakai tajuk kita iaitu Google Classroom pada hari ini. Jadi untuk tajuk saya ialah Cikgu Teresa dari SMK Bandar Tun Hussein On 2. Jadi saya akan tunjukkan pada hari ini cara-cara membina sebuah kelas. Yang kedua, tambah murid dari senarai.
Yang ketiga, membuat assignment dan set due date. Dan seterusnya, kepilkan dokumen pada assignment. Seterusnya, membuat salinan untuk setiap murid. Jadi kita akan mulakan dulu dengan cara-caranya. Jadi langkah pertama adalah kita perlu membina sebuah kelas. Jadi kalau kita nak membina sebuah kelas, kita kena masuk dulu dalam drive kita. Okay, dan pilih akaun yang kita nak gunakan, selalunya akaun delima. Seterusnya kita akan klik pada butang tambah untuk create class dan seterusnya memasukkan butiran seperti class name dan subject. Jadi marilah kita tengok cara-cara tersebut. Okay, jadi paparan saya sekarang menunjukkan dalam drive saya lah, saya menggunakan drive MOE. Jadi Google Classroom yang saya akan bina hari ini adalah dalam drive MOE, iaitu akaun MOE. Jadi cara pertama, okay, selepas kita masuk ke dalam bahagian drive kita, okay, kita akan seperti biasalah kita akan masuk dulu dalam classroom lah. Sekarang saya berada dalam classroom saya. Jadi bila kita dah masuk dalam classroom dan kita katakan kita nak membina kelas baru, so kita akan tambah tekan butang add, create class. Okay, so kita akan namakan kelas. So katakan saya hendak create class dengan nama 5DLP. So nama kelas saya 5DLP. Okay, subject. So katakan saya mengajar chemistry. Jadi saya akan isi dua maklumat ini dan kita tekan terus create. Jadi sebaik saja kelas kita telah dibina, akan keluar paparan seperti ini, iaitu kelas yang baru dengan nama 5DLP. Okay, katakan kita hendak menukar tema. Okay, tema kelas kita. Sebenarnya kita boleh memilih tema dalam galeri ya. So dalam galeri ada banyak tema yang kita boleh pilih. Okay, daripada mata pelajaran berbeza-beza. English, Maths, Art, Sports. Okay, katakan cikgu ajar sains, cikgu boleh pilih daripada sains. Katakan banner ni, so kita select class team. So dia akan tukarlah. Ataupun ada pilihan lain, kalau katakan cikgu tak suka semua team yang diberikan, okay, kita boleh upload. Okay, kita boleh upload tema kita sendirilah, banner ataupun foto. So kita klik saja pada foto, upload, select. So kita boleh select foto. Okay, macam saya telah bina satu banner sendirilah. Lepas tu, okay, kita akan tambahlah. Okay. So bila kita telah memilih, so kita adjust size dia. Okay, then kita select. Okay, so dengan itu dapatlah kita bina ataupun kita adalah banner dengan tema sendiri, dengan gambar sendiri. So kita boleh letaklah kreativiti cikgu, GIF ke. Okay, so ada banyak
elemen yang kita boleh tambah. Okay. Okay, itu dalam langkah pertama lah dalam membina sebuah kelas. Okay, seterusnya kita masuk kepada seterusnya. Okay, langkah kedua. Okay, langkah kedua kita akan tambah murid dalam Google Classroom kita. Jadi ada dua cara kita boleh menambah murid. Okay, yang pertama kita boleh klik pada people, add people. Okay, klik pada add student. Jadi add student ni boleh dilakukan daripada directory. Okay, ataupun dengan menggunakan email lah. Jadi kalau kita ada senarai email ataupun nama pelajar dalam directory kita, kita boleh terus add lah. Okay, cara yang lain yang kita boleh gunakan adalah dengan share link ya. Kita boleh share link. So link classroom tu kita boleh kongsi dengan pelajar kita ataupun kita share code classroom. Jadi ini adalah dua cara kita boleh tambah pelajar pada kelas kita. Okay, jadi kita tengok bagaimana kita boleh lakukan perkara tersebut. Okay, so kita pergi kepada people. Okay, so kita pergi pada student lah. Tapi kalau katakan kita nak add lah, add cikgu pun boleh. Invite teachers. Maknanya katakan kita nak buat collaboration dengan cikgu lain, katakan daripada fizik ataupun biologi yang berkaitan dengan subjek kita, kita boleh add teachers. Okay. So, tapi pada hari ni kita nak tengok lah macam mana kita nak add student lah. Okay, so yang pertama saya akan tunjukkan lah kalau katakan kita dah ada contact student dalam list contact kita, so kita boleh carilah, katakan saya type, okay. Macam ni, sebab saya tak ada contact, so saya kalau kita klik nama, dia akan keluar lah nama yang berkaitan. Okay. Kalau kita tak ada simpan contact student, kita boleh add student gunakan email mereka lah. Okay, contohnya kalau katakan sekolah telah membekalkan kita dengan senarai email MOE pelajar dengan nama pelajar, so kita boleh dapatkan lah macam dekat sini saya ringkaskan lah. Okay, katakan dalam kelas 5 DLP ada student Khatijah, Ernest, Nabila. Okay, email mereka, so saya copy. Okay, saya copy email mereka. And then saya add lah. Okay, so bila saya dah add, so keluarlah email mereka kat sini, so kita klik invite. Okay, so bila kita klik invite, so invitation ni akan masuk dalam email student berkenaan lah. Jadi mereka perlu buka email dan accept invitation. Okay, cara seterusnya ialah kita akan berikan kod classroom kita. Okay, jadi kod classroom kita ni kita boleh dapatkan daripada setting and then kita scroll di bawah. Okay, so kita dapat display code. Okay, ataupun kita boleh dapatkan daripada di depan lah, dekat banner kita pun ada kod yang kita boleh share. So katakan saya nak share kod ni, so bagaimana kita tengok bagaimana kita nak share. Okay, so
Saya just copy, saya boleh share kod ni dalam beberapa cara lah. Sama ada saya share gunakan WhatsApp dengan student, okay, ataupun saya share sendirilah ataupun masuk kelas dan suruh pelajar salinlah kod perkenaan. So katakan kita tengok ya cara kita share ataupun katakan kita dah berikan kod ni pada student, okay. So kita tengok bagaimana student boleh accept dan join kelas kita. Okay, contohnya this is a student, paparan untuk student. Okay, so bila student ni dia masuk dalam classes dia lah. So masuk dalam account MOE dia, so dia pergi kepada classes. Okay, dengan menggunakan kod kita, dia boleh join kelas lah. Dia tekan add and then dia tekan saja kelas kod tu. Okay, then dia klik join. Okay, so dengan ni student tu telah join classroom kita. Okay, dengan menggunakan kod yang diberikan tadi. Okay, seterusnya kita boleh lihat juga cara bagaimana student boleh join gunakan link. Okay, kalau kita nak student join gunakan link pun boleh juga. So, kalau kita pergi dekat sini, okay, kalau kita dah pergi dekat sini, okay, kita boleh tekan add and then di sini ada invite link. So invite link ni kita boleh copy link ni lah. So kita boleh copy link ini. Okay, and then kita boleh cuba, kita boleh share dengan student lah. Okay, kita boleh share dengan student dengan invite link tadi. Okey, macam saya cuba tunjukkan ya. Okey, katakan ini student yang berbeza. Okey, so kita masuk kat sini. So student tu dia just paste saja. Okey, paste link tadi and then dia akan masuk teruslah. Okey, so dia akan keluar paparan seperti ini and then dia just perlu klik join class. Okay, so dengan ni dia telah join classroom kita lah. Okay, itulah cara di mana student boleh join classroom kita lah. Ataupun cara kita invite student. Okay, seterusnya kita teruskan selepas ni. Okay, seterusnya kita akan lihat bagaimana kita boleh set assignment and due date. Jadi kita lihat dulu langkah-langkahnya. Okay, kita akan pilih classwork. Create.
Okay, so itu ialah cara-cara untuk kita add assignment pada student. Jadi sekarang saya akan tunjukkan. Okay, bila kita dah masuk dalam classroom kita, jadi di dekat atas kita nampak dia ada stream, classwork, people and grade. So kita pergi pada classwork. Okay, bila kita pergi pada classwork, kita tekan create. Bila kita tekan create, ada pilihan dia lah yang kita boleh guna. So kita boleh pilih assignment, kita boleh pilih quiz assignment, question, materials, ataupun reuse post. Reuse post ni maksudnya kita gunakan balik sebarang quiz ataupun assignment yang telah hantar pada awal lah, kita boleh reuse assignment. Contohnya pada kelas 2020 tahun lepas kita ada kelas, dari assignment tu kita dah archive kelas tu, so kita boleh reuse balik sebab kita tak delete kelas tu. That is reuse post lah. And then topik dekat sini is katakan kita nak masukkan topik kita. So kita boleh add topik lah. So katakan saya nak masuk topik saya boleh just tambah lah dekat sini add topik. So bila kita nak create assignment senang lah, kita pilih je topik mana kita nak. Okay. So kita tengok dulu. Okay, kita akan tengok pada assignment lah, lebih kepada assignment, tapi saya suka menunjukkan quiz, question dengan material lah. Okay, katakan saya tunjukkan dulu quiz assignment. Katakan kita nak create quiz assignment. So untuk quiz assignment ni selalu kita akan gunakan Google Form. So bila kita buka saja akan keluar lah dekat bawah blank quiz. So katakan kita nak bina Google Form daripada dari from scratch lah, maknanya kita buka baru kita nak buat. So kita boleh klik dan create lah. Itu satu cara. Ataupun kalau kita sudah ada, sedia ada pun kita boleh add. So sebelum tu kita boleh add dulu title. So katakan title kita adalah kita nak ajar 1.2. So kita tambahlah title apa yang kita nak untuk assignment tu lah. So kita add and then kita boleh berikanlah instruction, arahan apa yang kita nak student buat. Okay, contohnya dengan ringkas arahan saya ialah okay, please complete the quiz as today's homework, katakan. Ini arahan dia. Okay. And then kita katakan untuk saya dah buat. So saya boleh add lah. So saya cari file saya. Okay, so saya cari file saya yang telah adalah quiz tersebut. Okay, so katakan saya dah sedia adalah, so saya klik saja insert. Okay, so dia akan add lah Google Form kita. Okay, so yang tu kalau kita dah add, so kita boleh set lah topik. Okay, ini masih dalam bab 1, so chapter 1 lah, masih dalam chapter 1. Kalau cikgu nak set due date, kita boleh set lah berapa hari. And then kalau katakan jumlah markah dekat sini 100 ke, kita boleh pilih lah ikut kesesuaian bilangan markah. Okay, and then kita nak set pada siapa. So kalau katakan kita nak berikan pada certain student untuk dia buat extra activity, kita boleh klik juga pilih siapa yang kita nak send, ataupun kita boleh send pada all student dan klik assign. So assignment ni akan dihantarlah pada semua student dalam kelas tersebut.
Okay, jadi itu untuk assignment dalam bentuk quiz. Okay. Okay, seterusnya kita tengok materials. Okay, materials ni ialah untuk kita berikan nota ataupun berikan carta kepada student lah. Contohnya, kalau katakan saya nak berikan attachment untuk standard electrode potential, ini so saya masukkan tajuk dia, okay, this is the title, okay, and then apa saya nak attach pada classroom tu. Okay, so ini ialah apa yang saya nak attach. Please find the attached standard electrode potential. And then kita add lah dokumen kita. Okay, so dokumen yang kita dah sedia, katakan inilah list dia. So saya insert, so saya dah add dokumen. Okay, topik masih dalam bab 1. Kita nak berikan pada siapa? Kalau all the student, then kita post lah pada all the student. So attachment ni lebih kepada nota latihan. Bukan nota, nota dan apa ni? Gambar raja, nota. Kalau latihan kita pergi pada yang bahagian lain lah. Ini lebih kepada nota. Okay, seterusnya kita pergi kepada questions. Kalau kita nak gunakan question ni lebih kepada discussion. Okay, so discussion ni kita boleh berikan question and then kita boleh pilih lah sama ada question kita nak berikan dalam short answer or multiple choice lah. Jadi question ni, cara kita gunakan question ni adalah dengan katakan kita nak bagi student satu soalan and then student lain boleh komen. Katakan macam dia lebih macam kita boleh gunakan dalam bentuk perbincangan lah. Okay, kita lihat macam mana. Okay, katakan saya letak question ni. Okay, this is the topic. Katakan this is the topic. Okay, and then sorry, bukan topik. Okay, question. Sorry. Okay, katakan soalan yang kita nak masukkan. Okay, this is the question lah. Okay, so kita perlukan short answer. Okay, instruction. Katakan instruction. Kita nak please answer the question lah. Please answer the question. Okay, so inilah just a simple question and then a short answer. So kita boleh, kalau tak ada due date, kita tak payah due date and then this is the topic. So kita boleh ask the student lah. So student tu, dia boleh jawablah soalan ni. So bila mereka jawab soalan ni, katakan kita lihat, bila mereka dah jawab soalan ni, student lain sebenarnya dia boleh berikan komen ya. So kebaikan ask a question ni ialah student, katakan student ni okay, dia dapat question. Okay, please answer the question. Katakan ini student, dia nak answer the question. Okay, kalau dia dah answer, baru dia boleh lihat answer student lain lah. Okay, does reaction occur between copper and silver? Okay, katakan dia punya jawapan yes. Okay, turn in.
Okay, so bila dia dah turn in, baru keluar paparan classmate answer. Okay, so siapa yang dah turn in, dah hantar jawapan, so dia boleh tengok jawapan kawan-kawan lain lah. So dengan ni mereka boleh interaksi dengan satu sama lain. Maknanya dia boleh kata, oh macam kenapa kamu jawab tidak? Okay, kalau ada kawan yang jawab this is not a does a reaction happen? Dia kata tidak. So dia boleh tulis lah. Okay, dia boleh komen pada satu kelas atau dia boleh komen pada any student. Okay. Itu untuk question lah. So question ni boleh gunakan dalam banyak cara lah. Itu salah satu cara lah dalam bentuk discussion. Okay. So sekarang kita pergi kepada yang terakhir iaitu assignment. Okay, assignment ni adalah bila kita nak berikan worksheet ataupun satu soalan, okay, soalan untuk pelajar buat selepas katakan lepas kita buat online class, okay, kita nak berikan latihan. So kita boleh berikan dalam bentuk assignment. Okay, so cara dia seperti biasa, kita masukkan topik. Okay, so katakan topik yang telah saya ajar oxidation and reduction. So saya masukkan topik tersebut. Okay, so kita add topik tu. Kita berikan what is the instruction, arahan dia. Okay, so dear 5 DIP students, please answer the worksheet attached as a revision. Okay, ini arahan dia. So worksheet tu kita attach lah. So katakan kita dah siapkan worksheet tu dekat drive kita. So kita pergi pada drive. Okay, katakan ini worksheet dalam bentuk docs. So kita insert. So dia akan keluar paparan seperti ni. So chapter 1, redox equilibrium, soalan tu ada dalam docs ni. Okay, so kita kena pilih lah. Sebab ini ialah satu worksheet ataupun latihan. So kita pilih make a copy for each student lah. Kalau view file, cikgu pilih view file, then student dia tak boleh masuk jawapan dia. Dia hanya view saja, dia tak boleh edit. Kalau cikgu nak pilih students can edit file. Kalau students can edit file, ini untuk satu file di mana semua student akan edit file yang sama. Jadi tak berapa sesuai lah. Tapi cikgu boleh juga guna student can edit file. Contohnya katakan kalau saya nak buat teamwork. Okay. Kalau katakan saya ada teamwork dalam kelas saya. Okay, contohnya saya buat dalam bentuk Jamboard katakan. Okay, kalau kita nak buat teamwork pun boleh. Kita kalau kita ada apa ni? Jamboard, diorang boleh apa ni? Buatlah macam ni saya telah buat dengan pelajar saya semalam gunakan Jamboard. So kalau mereka nak apa ni edit satu apa ni dokumen yang sama, masing-masing nak letakkan, okay, katakan Amira ambil warna hijau dan seterusnya, dia bolehlah kita share seperti ni, masing-masing boleh buat. So mereka akan sukalah sebab semua orang boleh contribute dalam apa ni worksheet tersebut. Tapi kalau kita nak for each student, maknanya setiap orang buat berbeza, so kita buat make a copy for each student lah. Okay, so dia akan make a copy, setiap student dapat satu copy and mereka jawab di situlah. Okay, selepas tu kita pilih lah topik. Okay, masih dalam topik 1. Okay, kita boleh pilih due date. Okay, katakan, okay, sebab inilah latihan. Katakan hari ini kelas saya, saya nak mereka siapkan dalam tempoh katakan 2 hari. So saya klik due date dia May 12 lah. Okay, and then saya set lah. Okay, what is berapa markah?
Okay, katakan dalam dokumen saya soalan tu ada 2 saja. So setiap soalan katakan jumlah markah dia 5. So saya letaklah 5. Okay, so kalau saya nak bagi worksheet ni seperti biasa kepada semua student, so saya send kat semua student. And then, tapi saya boleh pilih jugalah kalau saya tak nak semua student, saya boleh pilih siapa yang saya nak send. Okay, and then habis yang tu saya klik assign. Okay, so dia dah assign lah pada student tersebut. Okay, so kita boleh lihat kalau student tu dah assign, dia boleh lihat lah dia punya assignment tadi. Katakan saya dah assign, so dia boleh lihat. Okay, so this is the worksheet. Dia dah terima lah worksheet dia dalam bentuk Google Docs. Bila buka, dia dapat lah latihan dalam bentuk dokumen. So dia boleh edit lah what define redox reaction. Okay, so dia boleh masukkan jawapan lah. Okay, katakan ini jawapan dia. Okay, ini contohnya. Okay. Okay, lepas tu ini contoh saja. Lepas tu dia klik turn in. Okay, so bila dia dah turn in, kita boleh nampak di sini lah. Okay, seorang dah turn in lah. Okay, tadi one student dia dah turn in assignment dan kita boleh buka lah dan lihat jawapan pelajar berkenaan. Okay. Okay, itu untuk assignment lah. Dengan seberingkas assignment dia. Okay, itu sajalah saya rasa daripada saya untuk pembentangan Google Classroom. Okay, saya akhiri dengan ucapan terima kasih lah pada mentor saya Puan Asia dan juga semua tim Jom Gate Certified e-Didik. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Teresa di atas pembentangan beliau sebentar tadi. Okey. Jadi saya harap, okey, jadi saya teruskan tanpa buang masa, saya teruskan. Kita jemput pembentang kita yang seterusnya. Okey, iaitu Cikgu Parames dengan tajuk beliau iaitu Google Current. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Cikgu Teresa mungkin, okay, dah stop presenting. Okay. Okay, Cikgu Parames. Alright. Okay. Okay, nampak ke? Nampak. Okay, salam sejahtera. Saya Cikgu Parames. Hari ini saya akan terangkan mengenai Google Current. Mungkin ada yang pernah dengar dan mungkin ramai yang tak pernah dengar lagi tentang Google Current sebab yang ini masih baru lagi. Boleh dikatakan baru, kalau tak silap saya bulan Jun tahun lepas 2020 baru dilancarkan Google Current ni.
Okay, sebenarnya Google Current ni dia daripada Google Plus. Sekarang dah tak ada dah. Siapa yang pernah gunakan Google Plus tu tahulah. Sekarang dah tak ada Google Plus dan ia telah digantikan kepada Google Current. Okay, ini adalah simbol Google Current dan okay, ini simbol dia macam infinity sikit tapi bukan infinity lah. Okay, tujuan Google Current ni macam seumpama macam Facebook. Tetapi ia hanya kepada satu domain komuniti sahaja. Contoh macam domain saya gunakan Delima kan, email Delima. So dalam email in the end okay. Gunakan Delima tu MOE kan. Okay. Untuk tu domain tu sahaja yang boleh menggunakan Google Current ni. So kita boleh berinteraksi dan berkongsi ilmu menggunakan Google Current ni dengan kawan-kawan yang ada dalam platform Delima ni. Dia macam satu tertutup sikit, bukan macam Facebook. Macam Facebook tu macam umum sangat. Dia macam semua orang boleh berinteraksi kan. Tapi untuk Google Current ni dia macam tak sama, dalam satu domain saja. Kalau gunakan Delima, semua yang ada dalam Delima tu boleh berinteraksi. Okay. Kalau gunakan eDidik, kita boleh komuniti dalam eDidik saja boleh berinteraksi dalam Google Current tu, macam tu. Okey, hari ini saya akan menerangkan mengenai menyertai komuniti. Yang pertama, yang kedua, bina komuniti dalam domain saya. Yang ketiga, buat komuniti umum dan tambah peserta lain. Yang keempat, wajibkan ahli baru masuk ask to join. Yang kelima, post undian, pautan dan image. Okey, kita akan terus kepada untuk hands-on lah. Okey, untuk Google Current ni, kita akan boleh lihat di sini Google App ni. Di sini ada Google Current kan. Okey, di sini kita boleh jumpa interface dia. Yang ini adalah Google Current. Ini saya dah join dah sebab tu boleh nampak yang ini semua. Kalau yang belum join lagi, dia akan minta untuk join dulu, lepas tu baru kita boleh lihat tapak ni. Yang ni. Okey, kita boleh lihat ni macam Facebook kan. Kita boleh post apa saja, like, share, komen macam tu. Okey, untuk yang pertama menyertai komuniti. Okey, untuk komuniti kita boleh lihat di sini ada komuniti dan ini adalah antara komuniti yang telah saya sertai. Dan untuk contohnya yang ini. Okey, Delima Certified Training Program. Saya adalah member untuk komuniti inilah. So ada beberapa komuniti yang telah disertai. Okey, kalau kita nak sertai cari komuniti lain, mana nak create apa lagi ada komuniti tak? Kena boleh cari di sini, discover more. Okey, di sini kita boleh jumpa banyak komuniti yang ada di sini. Kalau kita nak cari memang payahlah. Okey, katakan kita nak join, katakanlah kita nak join 5 minute craft ni, nak belajar kan. Okey, katakan kita nak belajar yang ni, kita boleh ask to join. Di sini ada kan? Okey, kita ask to join. Lepas tu kita tunggulah untuk mereka accept kita dan kita dah di accept tu nanti akan adalah dalam komuniti kita ni ada satu ruang di sini 5 minute craft tu. So kita dah ada dalam komuniti itu. Kalau tak ada kita boleh pun cari di sini katakan nak cari untuk komuniti guru okey, guru hebat Dewata. Okey, di sini ada kan? Okey. Katakan kita nak join komuniti ni. Okey, kalau untuk nak join komuniti ni kita kena ask to join. Okey. Lepas tu kalau dah accept nanti akan tambahlah komuniti untuk kita. Okey, kalau ini komuniti yang dah sedia ada di tapak ni dalam Google Current ni. Okey, kalau kita nak create komuniti untuk kita, bina komuniti dalam domain saya. Okey, untuk itu kita kena tekan new community di sini. Okey, new community di sini. Okey, katakan sekarang saya cikgu guru pusat sumber kan. So saya nak create community untuk pusat sumber saya. Okey, pusat sumber PSS STLP. Okey.
katakan saya nak create community untuk PSS ni. Saya dah type tajuk dia. Okay. Lepas tu untuk buatkan community ini umum. Sebab dalam domain ni hanya yang menggunakan MOE saja akan menggunakan kan. So nak jadikan dia public dan boleh jadikan dia private. Tapi saya nak jadikan umum sebab siapa murid-murid boleh menyertai, guru-guru boleh menyertai dalam yang ini. Tak nak jadikan private. Kalau private dia hanya untuk yang selected saja boleh menyertai. Kalau public semua tak macam tadi kita lihat community dan kita ask to join kan macam tu. So kita jadikan dia umum. So lepas tu kalau nak kita perlu tekan untuk ask to join sebab mungkin ada murid bukan daripada sekolah kita ke yang akan menyertai kan. So kita kena tahu siapa yang akan menyertai kita. Untuk itu kita kena tekan ask to join sebelum create community itu. Sebab ask to join tu penting sebab murid kena tanya dulu untuk menyertai sesuatu community. Okay, then done. So kita sudah bina community dalam domain saya. Ini dah cipta dah satu community baru di sini PSS STLP. Okay, kita dah tambah peserta. Okay, untuk itu kita nak tambah peserta boleh di sini invite people. Okay, invite people with a link boleh. Tetapi kita kena ambil link dan kita beri allow, dia boleh allow dengan link. Tapi kita buat macam ni, invite people dengan current. Murid yang ada kita invite murid dengan ID mereka. Okey, contoh ada cikgu-cikgu yang dah ada dah. Okey, contoh cikgu Asnida ni ada. So memang ni cikgu ni akan sertai komuniti kita. So kita boleh tekan. Ataupun kita boleh type email murid apa kan. Lepas tu kita boleh add mereka dalam komuniti kita. Contoh saya nak add cikgu Asnida ni kan. Lepas tu tekan next. Lepas tu kena tekan post. Oh, invite. Okay, yes. Lepas tu cikgu Asnida tu akan terima message akan dijemput untuk komuniti ini, untuk PSS STLP. Dan cikgu Asnida akan join untuk komuniti kita. So kita dah ada boleh invite peserta di sini dan kita perlu wajibkan tadi kena ask to join sebab yang itu penting. Lepas tu seterusnya untuk buat post. Yang ini dah kita boleh post di sini. Okey, untuk post okey. Untuk yang pertama katakan saya nak tanya untuk okey. Saya nak bagi tahu ada nak buat kelas. Okey, perjumpaan. Okey. Hari ni cikgu nak buat perjumpaan. So cikgu akan bagi tahu di sinilah minta persetujuan undi, voting lah, polling. Okey. Setuju ke? Ada setuju ke adakan perjumpaan pada pukul 2 petang. Okey. Lepas tu kita buat poll. Okey. Setuju? Tidak setuju. Okay. Then kita post. Dah ada satu post. Post ni menunjukkan voting, poll. Okay, so siapa yang nak hadir tu mereka boleh vote lah. So kita boleh tahu di sini. Lepas tu yang ni, okay, seterusnya kita boleh juga buat upload pictures. Okay, okay. Katakan okey, penampilan. Okey, hari ni saya nak share penampilan saya dalam komuniti saya kan. So, penampilan saya hari ni sekolah. Okey. Okey, saya share picture. Okey, dan okey. Lepas tu boleh juga buat hashtag PSS STLP. Kan? Okay. Lepas tu kita post.
So kita boleh post undi, gambar. Selain itu kita boleh juga share link di sini. Okey, kalau nak share link kan, okey katakan kita nak share video, link daripada YouTube. Okey, katakan ambil sesuatu eksperimen, nak share dengan murid-murid kita. Okey, katakan yang ini. Okey, kita control C daripada yang ini, link ini. Dan kita control V di sini. Kita paste, lepas tu okey. Perkongsian sains, ilmu sains. Okey. Dan kita boleh post. Okey. Okey, yang ini saja tentang Google Current. Sebab Google Current ni sangat mudah dan ada banyak lagi yang boleh dibuat di sini, tetapi disebabkan saya diberi 5 sahaja, so saya rasa saya dah jelaskan ke 5-5-nya, iaitu menyertai, bina komuniti dan membuat komuniti umum dan wajibkan hali baru dan post undian. Rasanya semua faham kot. Okey, thank you. Okey, terima kasih kepada Cikgu Parames di atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Okey, kita dah lepas 2 orang presenter, iaitu Cikgu Teresa dan Cikgu Parames. Tahniah, dua-dua presentation yang sangat baik. Okey, sebelum kita meneruskan sesi perbincangan kita pada hari ini, suka saya untuk ingatkan kepada semua rakan-rakan, ada 131 orang untuk isi borang feedback yang diletakkan di ruangan chat. Okey, tanda sokongan kepada rakan-rakan presenter kita tolong isilah. Okey. Semua orang cakap ilmu baru Cikgu Parames ya. Betul, ilmu baru. Google Current kan baru kan? Tanya. Okey. Alright, okay, sekarang ni tanpa membuang masa, okay, saya mempersilakan presenter kita yang ketiga, iaitu Cikgu Syazalmi dengan tajuk beliau Google Document. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Ramadan. Okey, untuk tajuk kita pada hari ini, saya diberi tajuk itu Google Docs. Okey, saya perkenalkan diri saya. Okey, saya Cikgu Syazalmi daripada SMK Raja Pemangkasum, terletak di Kuala Kangsar, Perak. Okey, ini antara tajuk yang subtopik Google Docs. Okey, yang pertama, bina dokumen baru. Yang kedua, namakan dokumen. Yang ketiga, namakan share dokumen kepada individu lain. Okay, yang keempat, dapatkan link dokumen. Yang kelima, share link dan share PDF di Google Drive. Okay, 6, 7, 8 dan 9 ini adalah kita untuk ubahkan font, size font, warna font dan juga line spacing. Okay, kita akan lihat satu persatu. Okay, bagaimana kita untuk membina dokumen dalam Google Docs. Okey, yang pertama sekali kita akan pergi kepada Google Apps. Okey, saya akan tunjuk satu persatu. Okey, kita pergi kepada ini Google Apps 9 titik ini. Okey, kita pergi kepada Drive. Okey, ada 2 cara untuk kita bina Google Docs. Yang pertama, kita boleh klik new di sini, kemudian kita boleh dapatkan Google Docs di sini. Itu satu cara. Dan satu cara lagi ialah kita pergi kepada di sini, kemudian kita klik Google Doc. Okey, mana-mana cara pun kita boleh guna. Okey, kemudian sekarang kita dah wujudkan dokumen baru. Okey, ini dokumen baru yang kita wujudkan. Okey, seterusnya selepas kita bina dokumen, okey, bagaimana kita nak namakan dokumen berkenaan? Okey, kita pergi semula kepada Google Doc yang kita bina tadi. Okey, step dia dekat sini.
kita typekan saja nama dokumen yang kita nak beri. Okay, contoh di sini saya letakkan nama sebagai demo 1. Okay. Itu sahaja cara kita nak menamakan dokumen kita. Okey, seterusnya yang ketiga, okey, kita nak share dokumen kepada individu yang lain. Okey, kita telah buat dokumen, kita telah meminda dokumen dan juga kita telah memasukkan pelbagai teks di sini. Dan bagaimana cara untuk kita sharekan dokumen ini kepada orang lain ataupun kepada kawan kita ataupun pelajar kita dan sebagainya. Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada simbol ini. Ada simbol macam tanda orang tu. Okey, kita klik dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada sekejap ya. Okey, kita dah klikkan dia. Kemudian kita boleh share di sini. Kita boleh masukkan email dia. Kemudian kita boleh send dan okey, untuk tujuan demo ini, okey, saya tunjukkan satu. Ini contoh dokumen yang saya telah sediakan. Okey, ada dua cara untuk kita sharekan dokumen kepada orang lain. Okey, kita klik dia, kemudian kita ada butang share kat sini. Okey, kita klik dokumen yang kita nak share, kemudian ada butang share dekat sini. Okey, satu lagi cara ialah kita right click. Pun sama juga ada butang share kat sini. Okey, jadi kita masukkan kita klik, kemudian kita tulislah kepada siapa yang kita nak share, email, kita masukkan email, kita boleh typekan mesej dekat sini. Kemudian di sini juga kita boleh beri akses kepada dia, kepada orang yang kita nak share itu, sama ada sebagai viewer, komentar ataupun editor. Kalau kita hanya untuk dia lihat sahaja, kita tukar akses dia kepada viewer. Kemudian kita boleh juga masukkan mesej di sini. Kemudian kita send. Okey, send saja. Okey, itu cara untuk kita share dokumen kepada individu yang lain. Okey, seterusnya yang subtopik kita yang keempat ialah bagaimana kita nak dapatkan link dokumen berkenaan. Okey, kita sudah ada dokumen, jadi bagaimana kita nak dapatkan link dokumen berkenaan. Okey, contoh di sini. Dokumen ini dia tak kisah dokumen apa juga kita boleh dapatkan link, sama ada doc ke apa juga PDF dan sebagainya, kita boleh dapatkan link dia. Okey, dekat sini kita klik dia, kemudian kita boleh dapat kat sini get link. Okey, get link kita klik dia, ataupun sama juga cara yang sama kita boleh juga right click, kita dapat get link. Okey, dekat get link sini kita dapat dia. Kemudian akses ini kita boleh tukarlah kepada anyone with the link. Okey, kemudian sama juga akses ini kita boleh tukarkan dia ataupun tentukan dia sebagai viewer, komentar ataupun editor. Okey, kalau kita nak dia sebagai view sahaja, kita pilih viewer lah. Kemudian kita boleh copy link ini. Ini cara kita nak dapatkan link. Okey, seterusnya bila dah kita dapatkan link, okey, macam mana kita nak sharekan link berkenaan? Okey, kita boleh sharekan link berkenaan melalui email dan sebagainya lah. Okey, salah satu dia kita boleh sharekan melalui email. Okey, sama juga kita buka je email, kita composekan dia. Kemudian yang tadi kita dah kita dah copy, kemudian kita boleh paste sahaja. Boleh Ctrl C, Ctrl V, kita pastekan sahaja. Kemudian kita pilih siapa orang yang kita nak hantar itu. Okey, contoh dia. Okey, kemudian kita type lah apa topik dia. Okey, kemudian kita boleh send. Ya, kita boleh send email ini. Okey, itu seterusnya kita dah share link. PDF pun sama, cara yang sama untuk dapatkan link dia. Seterusnya kita nak ubah size font, jenis font, jenis size font, warna dan juga line spacing. Okey, contoh di sini saya ambil saya ambil contoh satu untuk tujuan demo ini ataupun untuk pembentangan ini. Saya sediakan teks. Okey, kita boleh pilih semua sekali mana yang kita nak ubah ataupun kita boleh pilih teks tertentu sahaja yang kita nak tukar. Okey, contoh dia di sini. Okey, saya pilihlah kepada yang nombor satu ni, saya nak tukar jenis tulisan dia kepada contoh impact. Okey, kemudian size font ni saya nak ubah, kita boleh tambah dekat sini, nak increase font size, kita nak besarkan ataupun kita nak kecilkan.
ataupun kita boleh tukar terus di sini pun boleh. Okey, kita nak benda tu jadi besar. Okey, untuk ubah font. Kemudian kita boleh ubah color dia. Okey, contoh saya nak ambil benda ni jadi sebagai warna merah ataupun kita nak jadikan dia sebagai warna biru dan sebagainya. Okey, tulisan kita sudah ubah, saiz kita sudah ubah, warna kita sudah ubah. Okey, kita boleh juga nak tukarkan spacing dia. Contoh kita nak jadikan dia macam tu. Okey, jadi dia besarkanlah dia punya spacing dia. Okey, seterusnya dah habis dah saya punya part. Okey, itu sahaja ada perkongsian daripada saya. Okey, terima kasih semua, terima kasih rakan-rakan, terima kasih Cikgu Asia. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Syazalmi di atas perkongsian. Separuh baru tu dengan Google Doc tu. Kita ada seorang lagi yang presenter yang akan sambung bertajuk yang sama iaitu Google Doc dan dengan topik yang berbeza. Okey, tapi suka saya untuk ingatkan lagi sekali, jangan lupa untuk isi feedback. Okey, kalau cikgu ada sebarang soalan boleh typekan di ruangan chat. Okey, jadi tanpa buang masa saya mempersilakan Cikgu Marini Jalaluddin untuk meneruskan tajuk Google Docs yang seterusnya. Dipersilakan. Okey, terima kasih Ustazah Asia. Dengar ya? Dengar, clear. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Ramadan. Terima kasih kepada mentor saya, Ustazah Asia. Okey, saya menyambung pembentangan siri 2 iaitu Google Docs. Sebelum itu saya memperkenalkan saya Cikgu Marini binti Jalaluddin alias Muhammad Rasid daripada Sekolah Kebangsaan Degung, Langkap, Perak. Antara tajuk yang diberi kepada saya, 9 tajuk telah diselesaikan oleh rakan saya tadi, adalah komen, tambah email, copy paste, tambah header on footer, memasukkan kolom, memasukkan table dan ubah properties, hyperlink image dan drive dan hyperlink image dan tag pada URL pada dokumen dan juga share dokumen. Okey. Jadi yang pertama ini memberi komen pada dokumen. Jadi kita terus pergi kepada kita punya Google Doc lah. Okey. Okey, yang pertama tadi ialah komen pada dokumen lah. Jadi sebenarnya saya telah buat satu contoh untuk dibentangkan. Okey, memberi komen. Jadi ada beberapa cara. Okey, yang pertama di sini kita highlight pada teks, image atau cell yang kita nak komen, dan ada 2 tempat yang kita boleh ambil kotak komen tu ya. Okey, sama ada di sini ataupun kita boleh insert komen. Okey, terpulang pada kita. So apabila dah terpapar di sini, kita boleh terus type saja komen. Contoh kita nak murid kita baca nota ini. Okey, kemudian kita klik pada komen, iaitu post komen lah. Dia terus terpapar di sini. Itu adalah yang pertama lah ya, untuk memberi komen pada dokumen. Okey, ini saya terangkan tadi. Okey. Jadi ini adalah untuk
bila kita dah komen tu dia terus terpapar secara automatik di sini ya. Jadi kita boleh klik untuk reply ya, klik untuk reply dengan klik sahaja pada komen itu. Okey, kita klik saja. Okey, dia terus ada keluar reply or add other. Ya, jadi kita terus reply lah kalau nak membalas pada komen tersebut. Okey. Kemudian kita kalau nak buat perubahan, kita nak ubah, kita nak delete ataupun kita nak link kan, kita tekan kepada 3 dot ini more option. Okey, kita ada edit, kita ada delete, kemudian link to this comment. Okey. Seterusnya menambah email pada komen ya. Jadi senang sahaja, ada 2 cara. Sama ada kita tambah plus ataupun alias ni. Okey, kita terus tambah. Ambil tanda tambah ini. Okey, jadi akan terpaparlah senarai email yang ada dalam drive kita. Ataupun satu cara lagi ialah kita letak alias juga sama. Jadi dia akan terpapar senarai email yang kita nak hantarlah. Okey. Seterusnya ini kita juga boleh ni dah copy paste ya. Ini tambah email tadi. Seterusnya ialah copy paste antara dokumen. Okey, ini mudah sahaja. Selain dia ada 2 cara. Selain pada kita highlightkan, kita control highlightkan, klik right, copy, kemudian kita paste di mana-manalah kita nak ni, dan kita right click paste. Ataupun kita boleh juga menggunakan kita punya keyboard ya, Ctrl C bermaksud copy lah, kemudian Ctrl V bermaksud paste, kita tampal. Okey, jadi ini adalah Ctrl C, ini adalah Ctrl V, iaitu kita pastekan dokumen tadi. Okey. Kemudian kita nak tambah header dan footer. Jadi kita pergi balik kepada kita punya ni tadi. Kita insert, kita ambil header dan footer. Yang ni biasa buat, rasa saya tak ada masalah. Header dan footer kita pilih lah yang mana kita nak buat. Okey, contoh kita ambil header. Okey, akan keluarlah macam ni. Kita pun terus edit lah. Next, kita klik untuk rasa saya tak masalah di sini kan. Kita akan, okey, header footer tadi, minta maaf ya, dia dah terkeluar. Okey. Jadi kita terus type di sini. Hilang pula dia. Okey, modul ataupun kita boleh letak gambar, boleh letak logo, letak lencana sekolah ke. Okey. Memasukkan kolom. Memasukkan kolom, ambil apply pada kolom layout, klik format pada menu bar, select kolom dan select kolom layout. Okey. Okey. Okey, yang ni Jadi kita boleh pilih sama ada kita nak yang mana satu. Mudah sahaja. Seterusnya, untuk customize a column layout, kita pilih menu yang sama tadi, tapi kita klik more option ya. Kita klik more option. Dekat sini tadi kita klik more option. Okey. Yang ini kita boleh nak berapa spacing, berapa kolom yang kita nak dan line dia berapa di antara kolom tu kita boleh pilih, kita boleh apply. Okey. Katalah saya nak kolom 2, line spacing dia kita letak 1. Kemudian line dia ada line between column, kita apply. So dia ada kat sini.
dah ada 2 kolom ya. Okey, seterusnya yang ni tadilah yang saya buat tadi, apply. Okey. Sekarang ini memasukkan table dan ubah properties. Ini adalah jadual lah table ya. Kita insert. Kita ambil di sini. Kita back balik sana tadi. Okey. Insert. Kita ambil table ya. Ni. Okey, berapa table kita nak? Untuk apa ni, melentang menegak dia kita boleh pilih di sini lah. Tengok sebesar-besar ni pun boleh. So kita pilih table. Okey, dia akan berada di sini lah. Okey, untuk table ini kalau kita boleh pilih berapa kita nak, kemudian kita terus pilih contoh kalau kita nak ubah properties dia ya, kita right click di dalam table itu, kemudian choose table properties. Okey, right click di sini, akan keluar di bawah ni table properties. Okey, jadi ini kegunaan dia, kita nak ubah background color, nak ubah dimension dia, table border dia, nak ubah color boleh, background dia pun nak ubah, kita boleh ubah. Katalah yang ni, kita boleh juga ubah table alignment, nak center, dekat nak top ke, nak middle ke. Okey, kita dah rasa dah puas hati, kita klik okey. Okey, mengapa dia jadi satu saja? Sebab saya hanya klik satu kotak sahaja. Jika kita nak ubah keseluruhan, kita kena highlightkan keseluruhan table. Itu yang seterusnya. Ya, ini saya dah buat tadi, cell color alignment. Okey, kemudian yang ni ada beza. Yang ni kita mesti select semua entire table tu baru jadi. Okey, contoh saya buat lain ya. Okey, kita ambil table properties, kita dah ubah. So kita klik okey. Nampak dia dah berubah. Tadi satu sahaja sebab kita hanya klik pada satu cell sahaja. Okey. Jadi di sini memasukkan kita juga boleh mengubah dimension dia ya. Kita nak ubah dia punya kolom, panjang kolom, dia punya row dan cell padding. Okey, cell padding ni adalah space between the cell data and cell border. Okey, kemudian kita nak buat hyperlink image daripada drive. Okey, hyperlink image daripada drive. Okey, jadi bila kata dari drive, maksudnya kita adalah gambar daripada drive. Okey. Sorry, saya ambil yang lain. Okey, contoh ya. Okey, contoh ini. Jadi dia cakap tadi apa? Hyperlink ya, image daripada drive. Jadi saya ada yang di sini, saya akan hyperlink kan. Kita ambil get link. Okey, get link kita akan copy link. Okey, kita klik done. Kemudian kita buka balik kita punya dokumen. Kita akan paste kan. Okey. Ya, di sini link. Minta maaf ya. Okey, yang ni get link. Okey. Copy link. Okey, done. Tadi saya dah buat. Okey, kemudian kita type ya dekat sini. Okey. Sebentar. Yang ni tadi salah ya. Okey, kita insert link. Okey. Maze. Okey, kemudian kita masukkan link tadi. Okey,
kita apply. Okey, ni dah ada lah. Ini adalah masukkan bila kita klik kat dia dah ada picture dalam Google Drive kita tadi. Okey. Kita juga boleh hyperlink image dan teks pada URL dalam dokumen. Okey. Sama juga cara dia tadi. Kita klik insert, klik link ya. Okey, yang ni dah. Okey, klik insert, kita klik link. Okey. Yang ni tadi. Okey. Okey. Right click, paste a link yang ni kalau kita dah ada link dalam dalam Google Drive kita, kita boleh terus ambil sahaja. Okey, sebentar saya salah buka. Okey, kat fotosintesis ni Okey, contoh kita nak hyperlink fotosintesis. Okey, kita klik, kemudian ada link dia. Okey, dekat sini kita terus boleh klik di sini sebab dah ada dia punya link. Okey, dia dah jadi macam tu Bila dah jadi bergaris ni maksudnya dia dah ada link dia sendiri. Okey. Kemudian satu lagi cara ialah memasukkan image Okay, select the picture, right click, select link. Kemudian copy and paste link. Okay, kemudian kita klik apply. Okay, yang ni. Okay, kita sekejap Okay, yang ni saya dah buatkan. So dia dah ada link di bawah ini Okay, bila dia ada link, bila kita klik automatik akan ada di sini. Okay, yang terakhir ialah kita nak share dokumen. Sama juga cara dia. Klik the share button yang di hujung tepi sini klik share button. Dia akan keluar macam ni. Kita boleh pilih nak add people. Kalau misal kata lain daripada kita punya domain, kita boleh tukar change dulu dekat sini. Anyone with the link. Kalau kita nak dia boleh edit, kita tukar sama ada komentar, editor. Okay, yang ni kita boleh tukar sama ada anyone with the link. Okay, dan kita copy link ni, kita ambil done. Okay, jadi klik permission tadi yang saya ni lah. Okay, jadi habis dah Okay, dah habis tu kita akan klik share or send. Sampai situ saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Marini Jalaluddin di atas presentation sebentar tadi dan tahniah kepada kedua-dua presenter kita yang present berkaitan dengan Google Document. Okey, saya harap dapat memberi input kepada rakan-rakan kita pada pagi ini. Okey, suka sekali lagi untuk saya ingatkan juga. Okey, jangan lupa untuk isi borang feedback. Okey, kerana ianya amat bermakna isikan feedback. Jangan lupa Okey, kita akhirnya sampai kepada presenter kita yang terakhir, iaitu Cikgu Marini Serojai yang akan membawa tajuk Google Slide. Okey, Cikgu Marini dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh dengar Dengar. Ya. Sekejap.
nampak skrin saya? Boleh. Boleh, okey. Saya teruskan ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya teruskan topik perkongsian kami kumpulan kedua pada minggu ini. Okey. Okey, sebelum tu saya ialah nama saya ialah Marini binti Sarjan. Okay, saya bertugas di Kolej Komuniti Sampung Sarawak. Okay. Okay. Saya teruskan dengan perkongsian saya pada pagi ini, iaitu Google Slide. Okay, Google Slide. Okay, Google Slide. Dia tak jauh beza daripada Google Docs. Cuma perbezaannya Google Docs ialah lebih kepada dokumen, okay, dan Google Slide adalah untuk kita buat persembahan lah untuk kita sharing. Okay. Okay, untuk topik hari ini saya akan berkongsi 9 topik, iaitu pertama bina slide, yang kedua tambah slide, yang ketiga masuk image, 4 video, 5 macam mana nak komen dekat slide, kemudian macam mana nak masukkan text box, okay. Kemudian macam mana kita nak ubahkan tema pada slide, kemudian macam mana nak share, dan yang terakhir sekali ialah bagaimana kita nak dapatkan link daripada slideshow. Okay, untuk teruskan, untuk memudahkan perkongsian kita pada pagi ini, okay, saya kongsikan satu tugasan lah. Okay, satu tugasan yang bertajuk Seniman Tan Sri P. Ramlee. Okay, Seniman Tan Sri P. Ramlee. Okay, untuk membuat tugasan ini, kita perlu bina satu slide persembahan yang baru. Okay, so saya pergi kepada new tab. Mesti tak nampak Tak nampak Sekarang kita kat slide tugasan Seniman Tan Sri P. Ramlee. Saya stop dulu. Saya present lagi sekali saya tekan. Okay. So untuk bina slide, kita boleh klik pada buffer ni sini, okay, dan pilih kepada slide, okay. Ataupun kita boleh pergi kepada Google Drive, okay, dia ada dua, Google Drive. Kita klik pada Google Drive dan klik pada new. Okay, klik pada new. Klik pada new dan klik pada Google Slide. Okay, kita akan dapat satu presentation, untitled presentation, dia kosong. Okay. So untuk menyelesaikan tugasan yang telah diberikan, okay, kita masukkan tajuk kita pada tajuk tugasan kita, iaitu Seniman Tan Sri P. Ramlee.
Okay. So untuk kita tambahkan slide baru, okay, slide baru, kita boleh klik pada klik pada tab slide, okay, dan klik pada new slide. Okay, new slide, dan kita akan dapat satu slide yang baru. Okay, satu slide yang baru. Ataupun kalau kita dah biasa guna Google Slide, okay, kita tak payah klik kat sini, kita boleh guna short form dia, Ctrl plus N. Okay. Okay, soalan pertama tadi ialah, bina satu slide, okay. Kemudian slide persembahan tersebut dimulakan dengan biodata ringkas piramid. Okay, biodata ringkas piramid. Okay, so kita just klik pada slide yang kedua, kita type biodata as okay. Kemudian tugasan juga menghendaki ada dua, okay, soalan ada dua yang dia nak, pendahuluan dengan image piramid ataupun gambar lah. Okay. So kita masukkan biodata, okay. Saya dah ringkaskan lah biodata piramid. Okay, so saya ambil daripada file saya yang sebelum ini. Saya just highlight. Highlight dan saya copy di click to add text. Okay. Kecil, so kita besarkan sedikit. Okay. Wow, wow. Okay, kemudian kita masukkan gambar Tan Sri Piramidi. Okay. So kita klik pada tab insert, pilih image. Okay. So untuk upload gambar kita ada 6 pilihan. Okay, sama ada daripada upload from computer, search the web, daripada Google Drive, ataupun daripada Google Photo, ataupun daripada link dan juga kamera. Okay. So di sini saya ambil daripada Google Drive. Okay. Dan saya klik pada gambar yang saya nak. Kita split and then tekan insert kat bawah. Okay. So kita akan dapat gambar piramid lah. Okay. Okay, selain pada itu, kita boleh juga menggunakan button export di bawah ni. Okay, button export di bawah ni dan kita search. Okay.
dan klik pada image dan kita boleh pilih mana-mana gambar yang kita nak lah. Okay, contohnya gambar yang ini, kita pilih gambar yang ini. Okay. Kita klik, okay. Kemudian just tekan pun boleh. Okay. Itu untuk masukkan gambar. Okay, so kita selesai pada soalan yang pertama. Okay, kita masuk kepada soalan yang kedua. Okay, so soalan nak berikan 2 lagu P. yang masih diminati sehingga kini. Okay, 2 lagu P. yang masih diminati sehingga kini. Okay, kita masukkan slide yang baru. So, lagu yang pertama. Okay, lagu yang pertama saya pilih lagu kita nak raya kan. So saya pilih lagu ni lah. Dendang Perantau. Okay, Dendang Perantau. Okay, untuk soalan ni dia nak lirik lagu dan video lagu. Okay, so saya ambil lagi daripada Google Drive saya. Copy, saya sediakan. Just copy macam tadi juga. Yang ini saya nak gunakan text box. Okay. Text box. Okay. Kemudian just ambil dari sini lah text box dia ada kat sini ya. Just ambil dan klik dekat mana-mana kita nak dan tarik dan lepas. Okay. Kemudian kita akan dapat satu kotak ni, satu text box lah. Okay, dan kemudian just paste lirik lagu tu. Okay. Lagu dah. Okay, kemudian soalan nak video lagu. Okay, video lagu. So kita pergi pada tab insert juga. Okay. Dan kita pilih pada video. Okay, untuk insert video dia ada 3 pilihan. Sama ada kita by search atau by URL ataupun link ataupun daripada Google Drive. Okay. Untuk yang first saya pilih Google Drive, okay, pada Google Drive saya dan saya just klik pada video yang saya dah simpan kat sini, okay, dan klik select, okay, dan dia akan automatic ada kat sini, okay, automatic ada kat sini. Dan kita boleh play teruslah. Okey, itu lagu yang pertama. Okey, untuk lagu yang kedua, okay, saya tambahkan new slide lagi. Okay, new slide. Okay, untuk lagu yang kedua, saya pilih lagu, lagu raya juga.
semangat Hari Raya. Okay. Suara. Okay. Okay, untuk lagu yang kedua, okay, lirik lagu saya share menggunakan hyperlink. Okay, sebelum tu saya buat satu tak lebih kurang button. Kita tak guna button, kalau nak guna button boleh, ataupun kita boleh just type guna teks biasa pun boleh juga. Okay, letak okay. 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 Kemudian klik pada Google Drive, cari file lirik suara takbir. Okay. So ini dia, dan kita klik dulu, kemudian kita ambil dia punya get link. Okay, get link. Okay, sebelum kita nak share, pastikan link kita kita share kepada anyone with the link. Okay, kalau tak tak ada yang boleh buat nanti. Okay, anyone with the link, so saya dah share. Okay, dan saya klik pada view saja. Okay, dan saya copy link dan saya balik kepada slide kita tadi. Okay, saya highlight pada suara takbir. Okay. Dan klik pada link dan paste link yang saya dah paste link yang kita dah copy. Okay, dan klik apply. Okay, apply. Kita boleh check sama ada link kita betul ataupun tidak. Okay, dia keluar. Okay, so just bawa mouse kita kat sini. Okay, dia keluar. Dia akan keluar kat sini lah. Okay, dah keluar pada slide, pada lirik yang saya dah save di Google Docs. Okay, kemudian video lagu. Okay, tadi saya dah saya share video dengan saya ambil link daripada Google Drive. Okay, so yang kali ni saya nak share menggunakan search. Okay, so kita just type kat sini suara takbir, dan search. Okay, so dia akan keluar lah berkaitan yang dengan apa yang kita search tadi lah. Okay, so suara takbir, okay, saya pilih yang video yang pertama. Okay, saya klik and then saya select. Okay, dia akan muncul di slide. Okay, slide. Okay, just kita boleh check sama ada link tu berjaya ataupun tidak. Okay, selesai soalan 2. Kita masuk kepada soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga dia kata kongsikan tugasan anda kepada seorang rakan untuk mendapatkan pandangan berkenaan dengan slide yang telah anda buat. Okay, so ini saya nak share. Okay, just tekan pergi di bahagian atas ni. Okay, ada button share. Okay, just klik share. Okay. Okay, saya pun nak set. Okay. Kemudian okay, soalan dia kata dia dah bagi email. Okay, so kita just ikut ni tadi. Okay, share. Klik pada di atas ni. Okay. Dan kita try email tu lah.
Dan kita boleh set sama ada dia boleh jadi editor, commenter ataupun video. Okay. So saya setkan daripada editor dan klik send. Okay, klik send dan okay, sebab yang saya dapat notification tu sebab email yang saya share tu dia bukan daripada domain edit. So dia akan keluar notification seperti ini. Okay. So okay, see, dia dah bila kita just klik pada sini dia kata share with 1%. Okay, so kita dah share kepada rakan kita tadi. Okay, rakan kita tadi, satu email tadi kita dah share. Okay, so itu ialah soalan yang ketiga. Okay, seterusnya soalan yang keempat. Okay, komen atau cadangkan sesuatu pada slide tugasan kawan anda. Okay, maksudnya kat sini ialah kita jadi kawan yang share, kawan yang di-share tadi. Okay, kawan yang di-share. Okay, so dia kata slide ini komen dia lah. Okay, ini komen kawan tadi lah. Okay, komen kawan. Kita just copy. Okay. Macam mana kawan nak komen? Nak komen? Okay, just boleh klik pada slide, mouse sebelah kanan. Okay. So ada klik tanda button kat sini. Okay, saya rasa yang ni tak ada masalah sebab cikgu Mari sebelum ni pun dah terangkan. Okay, so just kita klik pada komen. Okay, dan kita komen lah apa yang kita rasa berkenaan dengan slide ni. Okay, so type komen dan kita klik post. Itu soalan yang keempat. Okay, kawan kita kata dia kata slide mungkin lebih menarik jika menggunakan tema yang lain. Okay, memandangkan tema saya memang kosong sahaja. Okay, so kita boleh tukar tema slide kita jadi macam menarik lagi lah. Okay, menarik perhatian audience kita. Okay. So kita boleh klik pada tengok pada tadi atas kat sini, kita boleh klik pada theme. Okay, dan kita akan ada banyak pilihan kat sini. Okay, yang ini theme yang memang disediakan oleh Google. Okay. So kita boleh klik mana pilih, boleh scroll dan pilih mana-mana saja theme yang kita minat lah. Okay, kita klik dan dia akan automatic okay. Ataupun kalau kita rasa kita kita rasa kita nak ubah, kita tak nak guna theme yang disediakan oleh pihak Google, okay. Kita boleh klik pada bahagian bawah, okay, button kat bawah sekali kat sini, button kuning ni. Okay, just klik pada import theme. Okay, import theme. Okay, dan pilih pada theme yang kita dah download siap-siap daripada yang kita dah search lah. Okay. Okay, sebelum tu saya share dulu Okay, kita boleh Google, kita boleh cari theme dia akan ada banyaklah pilihan. So saya pilih yang pertama ni, slide go. Slide go, pilih yang slide go.
sini ada banyak pilihan slide yang baru. Slide yang baru. Terus kita boleh scroll. Kadang kita berminat dengan slide yang ini, chemistry lesson infographics. Kita just klik kat sini. Okay, dia akan ada pilihan. So kita sekarang menggunakan Google Slide, so kita pilih Google Slide. Dan slide ini dia akan automatic masuk kepada kita punya save dalam Google Drive. Okay, save dalam Google Drive. Okay. So kita balik pada Google Slide kita. Okay, so klik pada import pin tadi. Pin. Sekarang ni dah masuk. So yang kita dah download tadi, chemistry lesson infographic. Okay. Kita just klik pada theme yang kita nak dan klik pada select. Klik pada ni dan import theme. Okay. Ambil masa sikit. Okay, buka. Okay. Ini saya dah buka. Okay. Kalau nak lebih clear, nampak kita guna yang ini. Okay, klik pada ni, slide dia, theme dia. Okay, klik pada import theme. Okay, so itu soalan yang keempat. Kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okay, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir itu kongsikan slide tugasan di ruang chat dalam paparan user baca. So, kita klik pada button share lagi. So, kita nak share link, so kita ambil link yang di bawah. Okay, yang kat bawah sini. Okay, yang ni change link to, yang ni kita buka. Okay, kalau tak kita tak boleh nak share link. Okay, anyone with the link. Okay, dan soalan kata untuk view saja. Okay, so kita set pada view. Okay, kita copy link. Dan kita share pada ruangan chat.
Share. Saya tuan-tuan guru dan puan-puan guru boleh dapat ini lah. Okey, dengan itu tamatlah perkongsian saya pada pagi ini. Okey, saya harap ada sedikit sebanyak boleh membantu rakan-rakan sekalian. Maaf ada kekurangan daripada saya, dan saya serahkan kepada mentor saya lah. Okay. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Marini di atas sesi perkongsian berkaitan dengan Google Slide. Okey, terima kasih. Okey, saya nampak ada satu soalan daripada Cikgu Haliza. How to cut short the video from YouTube to be shared with student? Okey, saya tambah sikit lah. Kalau kita masukkan video dekat Google Slide, bila cikgu masukkan video tu, cikgu boleh klik video, dia akan keluar setting kat sebelah tu. Cikgu boleh tetapkan murid boleh tengok daripada minit ke berapa sampai ke berapa. Okey, dekat dalam Google Slide cikgu boleh explore lah. Tapi kalau cikgu nak potong video YouTube tu itself, cikgu boleh gunalah bantuan aplikasi lain. Contohnya YouTube Kata ke, cikgu boleh explore lah, cari dekat internet. Okey. Jadi terima kasih kepada semua presenter kita, 5 orang presenter kita pada pagi ini. Hebat-hebat semuanya. Tahniah di atas perkongsian sebentar tadi. Jadi jangan lupa untuk rakan-rakan guru semua mengisi feedback bagi membantu. Feedback itu sangat bermakna untuk permohonan GCT, permohonan rakan-rakan kita untuk apply GCT nanti. Dan di ruangan chat juga telah dibelaskan link sijil, dan link sijil telah dibuka. Cikgu Malik dah paskan dekat link dekat ruangan chat. Jadi link ini akan dibuka daripada 8 Mei hingga 11 Mei 2021. Okey, link feedback pun kita dah belaskan lagi sekali dekat ruangan chat. Jadi tolong, okey, kita ada tadi ada 130 orang, jadi sepatutnya 130 orang tu yang isi feedback lah. Okey. Jadi dengan berakhirnya Cikgu Marini, maka berakhirlah kita punya sesi perkongsian kita pada pagi ini. 5 orang presenter dengan 4 tajuk berkaitan dengan Google Workspace. Okey, jadi saya ucapkan tahniah kepada semua presenter. Terima kasih juga kepada semua rakan-rakan yang join kami pada pagi ini. Okey, jangan lupa untuk mengikuti bengkel kami pada sesi seterusnya, iaitu pada 22 hari bulan 5 untuk siri yang ketiga dengan banyak lagi tajuk-tajuk yang menarik. Okey, terima kasih kepada Cikgu Malik dan semua JJU yang terlibat. Okey, jadi saya mohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan sepanjang saya mengendalikan sesi ini. Okey, selamat berbuka puasa untuk maghrib nanti, jangan buka puasa awal pula. Okey, jadi saya akhiri dengan ucapan selamat hari raya selamat hari raya, selamat berpuasa dan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Jangan lupa untuk terus mengikuti bengkel-bengkel IDIDIK, anjuran IDIDIK bersama-sama dengan kami. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.